First Nabi jumpa Nabi Adam kat langit tu. Langit pertama, langit kedua Nabi apa tah, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Tapi tan langit ketujuh tu yang Zedi cakap tu ada Baitul Makmur tu, tempat malaikat tawaf. Tempat malaikat tawaf tu betul-betul direct daripada, okey, kalau atas ni Baitul Makmur, betul-betul bawah ke bumi, itulah Kaabah. Kira direct terus. So faham tak Cindy? Faham kan Cindy? Sorry ya Cindy, saya main-main lah. Saya mana ada fikir-fikir. Saya tak fikir pun. Faham ke Cindy? So itulah, tu sedikit. Ada sebenarnya panjang, cuma Zaidi pun dengar pada orang, lepas tu Zaidi just sampaikan balik. Itu je lah. Dia orang cakap kita konon-konon tunggang agama pula kan. Taklah. Jadi gurau. Tapi last dia jumpa Nabi Ibrahim. Tapi ada, okay, jadi nak share something. Cindy, thank you. Korang tahu tak, bila korang nego apa bahasa Melayu ah? Nego apa bahasa Melayu? Berunding. Macam tawar menawar, macam kita nak jual baju 100, kita minta harga korang, bang 90 boleh tak? Nego. Korang tahu tak, ni Ustaz Zul bagi tahu. Ni Ustaz Zul yang bagi tahu, korang boleh tanya Ustaz Zul sendiri. Nego ni adalah sunnah. Kenapa? Sebab even Nabi sendiri pergi berunding dengan Allah, nego untuk minta kurangkan solat. First Allah bagi berapa solat lah, jadi lupa. Banyak. Lepas tu Nabi okey. Nabi okey. Bila Nabi okey, 50 rakaat. Lepas tu Nabi pun macam okey. Lepas tu bila Nabi dah jalan balik, jumpa Nabi Ibrahim cakap, wahai Muhammad, umat kamu takkan larat buat 50 rakaat. Takkan larat, dia cakap. Nabi Ibrahim cakap. So bila Nabi Ibrahim cakap macam tu, waktu 50 waktu. Sorry. 50 waktu. Sorry, salah saya. 50 waktu. Maksudnya 50 waktu lah. Lepas tu Nabi Ibrahim cakap, umat kamu takkan larat. Nabi Musa ke? Nabi Ibrahim lah? Tolong betulkan saya. Okey, Nabi Musa yang cakap. Wah, okey, thank you. Macam ni bagus. Dia betul-betul kan. Nabi Musa. Okey, thank you. Macam ni bagus. Dia betul-betul kan. Nabi Musa cakap. Teracas kereta. Okay, baik. Apa ni? Okay, Nabi Musa cakap, umat kamu takkan larat buat 50 waktu. Umat kamu takkan larat. So sebab itulah bila Nabi Musa tak larat, barulah Nabi macam berfikir, memang betul lah, memang tak larat. Kita even 5 waktu pun kita tunggang langgang. So Nabi pergi balik jumpa Allah, minta kurang lagi. Lepas tu Allah dah kurangkan. Lepas tu Nabi Musa cakap tak larat lagi, minta kurang lagi. So sebab itulah Ustaz Zul cakap, bila kita berunding ni, contoh kita nak beli kopi, harga RM10. Kita cakap, bang boleh minta kurang RM9. Sebab kita nak dapatkan sunnah tu je, nak dapatkan sunnah nego tu je. Tapi sebenarnya kita bayar lebih. Contohnya macam, okay, kopi tu RM10, kita macam nego macam, bang boleh tak macam RM9.50 ke RM9.50 macam tu. Tapi bila kita bayar lebih.
Sebenarnya kita bayar lebih, sebenarnya kita nak dapatkan pahala sunat tu je. Pahala sunnah tu je sebenarnya. Pahala nego tu je. Tapi sebenarnya kita bayar lebih. Macam tu lah. Ustaz explain macam tu. Yo. Masuklah saya. Betul. Saya pun kadang lambat. Korang imagine lah macam mana kalau 50 waktu time dulu. Kalau 50 waktu, tak boleh cakap majoriti tinggal solat 80%. Dan Ustaz Wadi juga cakap peratus pasangan yang dah berkahwin bercerai disebabkan tak solat sekali. Tu statistik tau, bukan dia pakai sebut je tau. Ustaz Wadi ni dia bila bagi ceramah dia akan kumpul, dia buat research dulu, dia kumpulkan statistik dulu. Dia bagi tahu okey peratusan ni berapa ramai, peratusan ni berapa ramai. So sebenarnya ramai orang kat Malaysia ni dah banyak bercerai disebabkan tak solat sekali. Tu Ustaz Wadi cakap Ustaz Wadi cakap tau. 80%. Yo. Kan nak dapatkan pahala sunnah. Betul lah, nak dapatkan pahala sunnah tu je. Senang apa? Kita nego tapi kita bayar harga asal je sebenarnya. Nanti dah makmum dia dah solat sekali. Ya. Kalau tak dapat buat solat on time, kita letakkan solat juga kan mula lambat. Wajib Reza. Dia syariat. Syariat ni maksudnya direct daripada Allah. Tapi niat lah. Nego tu sunnah betul. Tapi apa ayat tu? Dalam bahasa Arab saya lupa. Setiap amalan bermula dengan niat. So maksudnya korang kena niat lah. Okay, aku nak nego ni sebab aku nak ikut sunnah. Tapi sebenarnya aku bayar lebih je sebenarnya. Nak dapatkan tu. Gitulah. Innamal a'malu bin niat. Betul. Innamal a'malu bin niat. Sa'utang. Innamal a'malu bin niat. Betul. Apa-apa amalan bermula dengan niat. So korang niat je lah. Tapi padahal bayar lebih pun tak apa. Sedekah dapat. Pahala sunnah pun dapat. Itulah. Zaidi pun dah tahu sebenarnya. Zaidi pun tahu. Ustaz Zul cerita. Ustaz Zul yang share kat Zaidi. Bapak lambatnya dia charge. Kalau tak solat, kalau apa jadi apa-apa, dia macam mana lah? Tawar-menawar. Suka nego. Jadi saya suka main nego. Nego tu untuk ambil sunnah je. Janganlah sampai nego yang korang dah nego, lepas tu korang belah. Adik Jeffrey Den. Tinggal solat yang dulu pun kena kodok. Ya. Solat ni syariat korang. Jadi tengok bumbung kereta, dia memang macam gini. Dia tak ada boleh tutup buka. Solat ni syariat. Syariat apa-apa syariat, kalau korang dengar ayat syariat ni direct daripada Allah. Direct daripada Allah. Maksudnya tu perintah yang diperintahkan oleh Allah direct. Ya Allah, saya dah explain tadi. Ni bukan kita saya. Macam mana nak kodok solat yang kita dah tinggalkan bertahun-tahun? Saya pernah tanya soalan ni dan saya pernah nampak video Ustaz Zahidus explain.
Buat je mana yang mampu sampai kita rasa macam dah cukup. Buat je. Macam orang buat kan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Time solat sunat ba'diyah dengan qabliyah tu korang solat sunat korang solat qada lah. Sebab qada ni hutang antara korang dengan Allah. Ni apa yang Ustaz Zahidrus explain lah. Qada ni benda yang kita hutang dengan Allah. Sunat ni tambahan. Maksudnya mana yang lagi wajib? Maksudnya yang hutang lah. Buat mana yang sampai Kirin. Oh hebat masuk. Oh saya takut dah nak share. Hutang wajib dibayar, betul. Buat je mana yang mampu. Macam okey, contoh kalau Zaidi dah hidup, katakanlah Zaidi dah hidup 40 tahun. Zaidi dah hidup 40 tahun. Jadi katakanlah tak solat tunggal langgang tu dalam 30 tahun. 30 tahun. So 30 tahun. Jadi dah hidup 40 tahun. So baru dah 10 tahun baru rasa macam baru macam solat gitu, baru macam solat lah, start solat ikut waktu apa semua. Tapi takkanlah kita nak qada tu sampai 30 tahun. So belum tentu. Macam itulah. Buat sampai dah cukup. Buat sampai yang kita yakin kita dah cukup. Yang kita sendiri yakin yang dah cukup. Puasa pun sama. Puasa dengan solat pun yang qada ni pun sama. Betul. Qada dengan sunat wajib qada dulu. Kalau tak yakin tapi penat macam mana? Maksudnya kalau tak yakin tapi penat macam mana? Allah. Soalan-soalan macam ni kena tanya ustaz, jangan tanya Zaidi. Zaidi boleh share mana-mana yang. Tapi puasa tetap kena bayar fidyah je, bukan qada semata-mata. Tu kena tanya orang yang ni lah. Okay, bye Tira. Nak lebih faham banyak dengar UAI. Betul. Kurang banyak dengar Ustaz Zahidrus, Mufti yang senang faham. Ustaz Zahidrus tu dia usul fiqh tau. Dia pakar fiqh. Dia bukan sekadar menjawab gitu je. Dia pakar fiqh tau. Dia pakar fiqh. Even Zakir Naik ke Ustaz Abdul Somad ke siapa-siapa ke, semua puji dan semua cakap kita sangat-sangat beruntung kita ada ulama' macam Ustaz Zahidrus ni yang boleh jawab semua soalan macam gitu je. Sebab dia pasal hukum. Dia pakar hukum. Zakir Naik tau bagi tahu. Zakir Naik. Boleh tak share titik permulaan hijrah Zaidi? Jadi start hijrah time Zaidi first time keluar. First time keluar 3 hari. Korang kalau tak sure korang tolong refer Ustaz balik. Zaidi just sharing apa yang dia tahu je. Thank you Fida. Betul. Zaidi baru-baru belajar lah. Baru-baru belajar dan banyak lagi benda nak kena belajar apa semua. Jadi share apa yang orang sampaikan. Sebab apa? Sebab Nabi larang tau bila kita belajar tapi kita simpan ilmu tu. Nabi larang kita tak share ilmu tu. Nabi larang dan Nabi tak suka. Dan contoh kita pergi majlis ilmu, kita catat, kita simpan, bawa balik rumah, kita simpan untuk kita seorang. Nabi larang dan Nabi tak suka. So, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ni Syekh Zainul Asri bagi tahu. Nabi memang tak suka orang yang ada ilmu, yang mendapat ilmu daripada majlis ilmu tapi dia simpan untuk diri dia. Contohnya dia pergi majlis ilmu apa semua tapi dia balik rumah dia tak cerita pun, dia tak share pun dekat orang. So Nabi larang. So benda itulah yang Syekh Zainul Asri sampaikan. Sebab sekarang Allah dah mudahkan lah cara kita untuk share. Macam contoh kita dia tengok video-video pendek ceramahan dekat Facebook, dekat FB, dekat TikTok, dekat
IG. Korang just share balik. Tu pun dah dikira korang dah share ilmu. Macam tu lah. Macam tu je. Tak usah kecek luar dah habis. Kecek Kelantan. Tak pandai sangat kecek Kelantan. Perubahan terbesar lepas penghijrahan Zaidi. Tenang. Tenang. Sangat-sangat. Tenang. Ada masalah pun dia dah jadi, pemikiran kita dah jadi lain. Kalau tak sebelum ni, kalau ada masalah macam semak ke apa. Tapi sekarang kalau ada masalah jadi rasa macam apalah, Allah uji sikit. Kalau kita rasa kita susah, ada orang yang susah. Macam itu lah. Betul lah yang Syafiqah. Soal hukum sila refer Ustaz. Betul. Hukum hakam ni jangan tanya saya lah. Saya boleh share apa yang saya pernah dengar gitu je. Dah lama ke jadi join tabligh? Sekejap lagi boy, sekejap lagi. Zaidi join tabligh 3 tahun lepas kot. 3 tahun lepas saya rasa. Rasanya 3 tahun lepas. Baru live ke? Kenapa semua tanya Zaidi baru live ke? Jadi masa PKP kan. Rasanya bukan masa PKP, masa sebila? Betul-betul nak hujung-hujung PKP. Mana soalan dia? What is? Kirin, naik aja. Kirin ni keluar dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Kin, kuat sikit suara Kin. Ke suara aku yang tak kuat? pergi ruang tamu jap. Okay. Awak kat mana ni? Dalam kereta. Tengah syuting Tadi dah settle lah. Buat saya tengok awak share ilmu best tu saya dengar. Share ilmu? Awak tengah share tu saya suka dengar best tu. Korang kena dengar daripada Kirin. Tu ada satu soalan tadi, sahabat tu Wak Izul dia cakap mana tadi best tu soalan dia tu. Boleh tak seorang anak itu tak ambil berat tentang ibunya walaupun ibu dia tak jaga masa kecil? Apa? Soalan first dia? Boleh tak seorang anak itu tak ambil berat tentang ibunya walaupun ibu dia tak jaga masa kecil? Weh, dosa besar. Dosa besar. Tak kisahlah. Sebab ibu tu yang melahirkan kita. Betul, sangat-sangat betul. Korang kita tak tahu. Macam mana jahat pun mak ayah kita, macam mana jahatnya dia layan kita. Kalau kita buat benda yang sama, kita tetap dosa besar. Doa seorang mak still tak ada hijab walaupun mak itu seorang yang fasik. Tu Ustaz Wadi cakap. So macam mana jahat pun mak dia tu, mak dia doa, mak dia still doa tu dikira doa yang makbul lah, doa yang tak ada hijab lah. Doa seorang mak lah. Walaupun mak tu seorang yang fasik. Ustaz Wadi cakap. Itulah. Bagi sikit Gin. Itulah Kirin yang macam tu. Saya banyak belajar daripada Zaidi lah, alhamdulillah lah. Dapat kawan yang hebat. Kawan yang mengingatkan saya tentang akhirat. Padahal dia yang banyak ingatkan kita. Astaghfirullah. Jadi itulah. Betul hadis tu, sesungguhnya Allah melarang kamu menderhakai ibu-ibu kamu. Hadis riwayat Bukhari tak silap saya tu. Itulah, ibu ni ibarat malaikat, dia tak bersayap.
kan, tapi dia punya berkat dia, rahmat dia, sebab ini semua adalah amanah Allah pada kita semua. Tak kisah apa-apa followers kita, ini semua amanah Allah pada kita, pinjaman pada kita untuk kita ingatkan mereka tentang kebaikan, tentang cara bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang terbaik bila balik jumpa Allah nanti. Jadi apa saja yang kita ada, ini semua hanya amanah Allah pada kita untuk kita jaga harta dia. Apa saja yang kita miliki, semuanya milik Allah. Untuk kita diamanahkan, ibarat kita jaga dia punya barang je lah Aidi. Kat dunia ni. Untuk kita, betul lah. Untuk jaga dia punya barang, apa yang kita bagi balik dekat Allah kan. Itulah. Betul. Bila tengok satu orang yang hebat tu kan, bukan maksudnya orang tu hebat, kita tengok siapa yang ciptakan dia. Jadi itu baru sikit kita tengok orang tu hebat. Tapi yang sebenarnya yang hebat Allah. Allah ni muliakan kita dengan pelbagai-bagai cara. Cristiano Ronaldo kelebihan dia macam tu, macam ni kan. Sahabat saya Zaidi kelebihan dia macam tu, macam ni. Seorang ni kelebihan dia macam tu, macam ni. Hebatnya Allah, dia muliakan sesiapa saja yang dia nak tanpa minta izin kita. Betul. InsyaAllah. Kenapa kau tak boleh buka video? Saya followers saya tak cukup lagi, kan saya baru 5 hari buat TikTok. Followers baru dalam 400 kot, baru 400. Dia kena 1000 followers ni, baru boleh up video Kena 1000 orang tak cukup. Okay. InsyaAllah. Follow Kirin. InsyaAllah. Kirin super banyak gila dia. Jadi selalu keluar Kirin. Zaidi buat modeling dengan Kirin dah berapa tahun Kin? Daripada Dewi Sofia. Allah. 10 tahun ada. 10 tahun ada Kin? Ada. Adalah 10 tahun lebih lah. Lebih 10 tahun. Ramai peminat Zaidi ni kan. Tapi itulah, tiba-tiba saya ingat Zaidi kahwin lu, tapi saya kahwin lu. Allah. Zaidi ramai peminat, alhamdulillah. Pening nak pilih bidadari you. Hebat kan? Hebat Allah. Allah maha hebat di. Awak memang Allah muliakan awak. So Allah memang yang terbaik tu akan datang the right time untuk awak ni, insya-Allah. Tinggal Amin. Amin. Dai macam awak ni tinggal nak pilih mana satu, pening. Inilah ujian orang-orang handsome, orang-orang yang Allah muliakan. Dia bukan dai, Kin. Penunggang, orang cakap penunggang agama, orang cakap. Astagfirullah. Itulah. Korang kena follow Kirin, kena bagi dia live selalu. Dia banyak benda yang dia boleh share. Dia selalu ingatkan Zaidi. Kalau solat ke apa, selalu ajak mutakara. So Zaidi dengan Kirin ni daripada dulu lagi kita orang buat modeling sekali, fashion show. So environment time buat fashion show tu model-model je lah tahu macam mana dia punya dugaan tu kan. Allah. So daripada kita rosak looking sampailah nampak depan mata yang masing-masing macam dah start berubah sikit-sikit. Alhamdulillah happy tu tengok member macam tu. Syahir sekali lah tu, Syahir, Kirin, Batia. Aku dah jual Batia Kin, tapi kau dah kahwin Kin, tak boleh jual. Allah. Nanti itulah. Di awak 9 hari bulan nanti ada lah. 9, 10, 11 ada, insyaAllah. 9, 10, 11 March. Ni lah yang diorang buat program ni 3 hari ni kat Ustaz Abid Leo ni tempat. 9, 10, 11 saya syuting lagi. Oh tak apalah, beres lah. Doakan kami hari. Saya pun insyaAllah lah keluar kot. Boleh usrah lah insyaAllah. Siapa ada dalam ni yang laki lah, yang laki nak keluar boleh lah bagi tahu. Azam. Ada apa-apa soalan yang nak tanya, benda-benda basic, mungkin insyaAllah kami cuba jawab. Apa yang kami tak mampu jawab tu boleh refer pada Ustaz lah, yang lebih tahu kepakaran dia dalam fiqah ke, kepakaran dalam Fardu Ain ke kan, bab-bab macam yang selebihnya tu kita just boleh bagi basic lah. Sebab kami pun belajar banyak yang basic lah. Kita orang buat hukum akal apa semua ni memang tak tahulah. Dan benda-benda lain pun kita orang just share apa benda yang kita orang rasa kita orang boleh share, tu je. Kalau benda-benda yang kita orang tak confirm ke apa semua, kita orang tak share, takut lah. Kena bayar ke nak pergi? Mana ada kena bayar? Free lah. Thank you. Tu ampau tu apa di? Kira gift lah tu? Give lah. Oh, jazakallah khair. Jazakallah. Ini Kin awak dah tak jual nasi lemak ke? Kin, ada orang tanya kau dah tak jual nasi lemak ke? Ramadan ni saya buat. Oh, ni mesti dah follow lama kan, tahu saya ada jual nasi lemak. Kirim kat Korgansa, dia bola. Itulah. Di nanti apa ni awak tengah buat apa ni sekarang? Ada program Tak ada, tengah kat kedai member charge kereta je.
Oh. Uish, awak pakai hebat Allah, Masya Allah. Pakai power bank. Tak, Masya Allah. kereta ni orang bagi untuk shoot. Hmm. So bateri dia dah nak ujung-ujung lah. Tapi lembab gila lah charge dia. Oh, hebat dah. Aku takut. Kereta pun dah charge dia. Masya Allah, hebat Allah. Dunia sementara pun Allah buat semua benda yang luar fikiran kita kan. Semua atas kasih sayang Allah sebenarnya kan. Nak tengok kita ni apa bersyukur atau tidak kan. Semualah. Macam kereta dalam sebulan kita tengok kotor, tak elok sikit tayar apa semua, kita mesti nak pergi basuh kan, nak pergi repair apa yang patut kan. Betul? Itulah sama juga macam hati kita kan. Hati kita kalau kita ada rasa macam dengki pada orang, dendam pada orang, tak suka orang ni, tak suka orang tu kan, maknanya kita kena bersihkan hati kita kan. Dengan apa? Dengan kita ambil uduk, kita solat taubat 2 rakaat dulu. InsyaAllah Allah akan berikan ketenangan pada kita kan. Dan itulah, amalkan lah siapa yang berat nak solat taubat kan. Sebenarnya benda ni mudah je, tak sampai berapa minit pun sebenarnya, 2 rakaat je solat taubat kan. Kadang-kadang kita tak boleh tidur tu malam-malam, sebenarnya bukan sebab kita ada masalah susah tidur. Sebenarnya Allah rindu nak dengar kita punya lidah ni kan, borak dengan dia, banyak mengadu semua perkara dengan dia kan. Sebab dia adalah pendengar setia kita daripada kita dilahirkan, dah ada dalam perut mak kita sampai hari ni, dia lah pendengar paling setia. Kita ingat kawan-kawan kita, mak ayah kita, sebenarnya tak kan. Sebenarnya Allah ni lagi setia daripada semua orang makhluk yang ada kat dunia ni. Dia lagi setia mendengar kita, tak pernah mungkir janji sikit pun. Dia tak pernah tolak sikit pun apa yang kita cakap dekat dia, cakap kat orang semua. Dia dengar semua kan. Jadi apa kita nak baik, apa-apa saja benda baik yang kita nak, kita kena start dulu cakap benda baik tentang orang tu jahat macam mana pun kita kena sangka baik, husnuzon pada Allah. Mungkin ini tarbiyah untuk diri kita untuk jadi manusia lebih baik kan. Sebab orang tu buat jahat, kita tengok dia, kita doakan dia kan. Sebab tengok dia jahat, kita pun akan jadi manusia yang lebih baik. Kita tak rasa nak buat benda macam tu. Ada 7 perkara yang tanda Allah sayang kita, Allah sayang hamba dia, adalah salah satunya kita akan rasa menyesal dengan perkara yang kita buat tu. Tak kisah apa-apa perkara yang kita buat, kalau kita rasa menyesal, maknanya tu salah lah. Kita ada rasa berbelah bagi kat hati, itu tanda Allah masih sayang kita. Tu salah satu 7 perkara itulah. Allah akan baiknya sifat Allah ni dermawan tau kan. Sifat Allah ni dermawan. Dermawan dia tahu tak apa dermawan dia? Dermawan dia bagi kita rasa salah dengan perkara maksiat yang kita buat. Lepas tu dia bagi pula lidah kita ni istighfar pada dia. Lepas tu dia pilih kita pula untuk solat taubat pada dia, untuk taubat pada dia. Inilah dermawannya Allah. Allah pilih kita untuk istighfar balik pada dia. Allah pilih kita untuk rasa nak solat lagi, berat nak tinggalkan solat. Bila azan kita rasa macam, kenapa azan aku tak pergi solat? Ini semua atas kasih sayang Allah. Maknanya Allah sayang kita. Kadang Allah tarik nikmat tidur kita bukan sebab dia tak sayang kita, tapi dia sayang kita. Sebab dia tahu banyak doa kau tak makbul lagi kan. Doa kat aku banyak-banyak, aku akan bagi lagi apa yang kau nak. Dunia ni hina di sisi aku, apa kau minta aku boleh bagi kan. Tapi itulah, kita nak kena repair balik hati kita. Ada rasa hati kita tiba-tiba sangka tak baik, mengeluh hari ni orang calahkan kereta, barang slipper kasut hilang, kita mengeluh. Sebenarnya tak. Kita tengok balik, berapa lama kasut tu ada kat rumah kita, berapa lama kereta tu kat rumah kita tak pakai selama setahun. So Allah ambil balik. Allah tak ambil terus, Allah calahkan kita sikit, Allah ni, Allah itu. Kita sangka baik dengan Allah. Setiap apa yang berlaku, perit, sedih kan, kita sangka baik dengan Allah. InsyaAllah bila kita dah repair sangka baik ni, InsyaAllah seluruh badan kita, roh kita, InsyaAllah Allah akan lorongkan, Allah akan bukakan seluruh pintu kebaikan untuk kita terus berbuat kebaikan, InsyaAllah. Betul. La ilaha illallah. Jadi tu apa ni? Jadi tu Iman akum. Jadi tu iman akum je ayat dia. Oh, Allahu Akbar. Dapat satu ilmu daripada Zaidi. Maksudnya apa ni? Perbarui iman kamu. Perbarui iman kamu. Jadi tu iman akum. Jadi tu iman akum. Tapi apa-apa pun balik pada niat. Apa yang kita macam contoh macam Zaidi live ni kan. Jadi live kadang-kadang kita niat macam nak share-share gitu je, tapi kadang-kadang alah setan kadang-kadang terlari juga niat. Kadang-kadang kata-katang pula. Kadang-kadang lari niat lah. Kita manusia lah. Allah tahulah kita lemah. Sebab tu Allah jadikan sunat taubat tu kan. Betul. Lepas tu yang lagi satu tu yang pasal apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah. Lupa pula. Tak apa, nanti bagi tu balik. Dia berbalik pada niat lah. Biarlah orang nak cakap apa. Orang cakap, kau gunakan agama ke, kau
korang macam ni ke apa, biar nak cakap apa. Jadi tak ada suruh pun korang nak dengar ke apa. Jadi tak ada suruh pun korang follow Zedi untuk jadi pembebel ke macam ni ke apa. Benda pun korang yang tanya dan kita sharing, benda ni pun sharing. Sharing. Kat sini pun kirim boleh masuk, kirim pun sharing juga. Kan dah jadi amal jariah lah tu kan. Betul. Jadi lepas tu lagi satu ni kan, kita tahu sekarang ni kita ni adalah umat akhir zaman, umat yang paling manja dekat dunia yang Allah ciptakan ni. Inilah umat yang paling manja kan. Jibril AS pun cakap kat Rasulullah kan, umat engkau dah diskaun solat pun masih tak boleh buat Rasulullah kan. Jadi inilah perkara-perkara yang bila Allah dah hadiahkan kita ni 5 fardu solat kan, tapi bila dah solat tu kita susah, maknanya otak kita ada berfikir lagi kan, kita masih bermaksiat pada Allah waktu ketika kita takbiratul ihram ni, Allahu Akbar, terus fikiran kita fikir benda-benda lain kan, dunia-dunia kan. Ini juga senang je sebenarnya kita nak perbaiki bila kita start solat kan. Otak kita ada fikir, sekejap lagi nak makan apa, sekejap lagi nak itu, nak ini kan. Sebab syaitan memang paling suka goda kita waktu kita nak start berhubungan dengan Allah. Maksud kita nak solat tu, waktu nak solat tu lah waktu yang paling syaitan ni suka bisik. Dia bisik je. Ada kisah dekat dekat sebelum ada satu umat ni, Allahumma salli alaihi, ada kisah Allahu alam kan, syaitan cakap apa, iblis ni lah, dia kata aku bisik je, aku tak ada pun tarik tangan dia, aku tak ada pun pukul dia ke apa, aku hanya bisik pada dia je. Tapi Allah ciptakan manusia ni kan sempurna tau, sebab apa, kita ada akal fikiran kan. Sebab tu makhluk-makhluk lain ni kan, diorang ni sangat cemburu dengan kita. Sebab apa, kita ni itulah boleh pergi kerja, boleh makan, boleh rasa makanan tembikai, makanan itu, makanan ini. Makhluk lain mana boleh benda-benda ni. Tengok daun mana boleh pergi kerja cari duit, tak ada pun. Tapi Allah ni muliakan kita, dia boleh bagi lagi kita kudrat pergi kerja cek rezeki kan. Lepas tu tiba-tiba dalam solat kita, waktu solat pun kita masih fikir lagi pasal rezeki kita. Inilah salah satu benda perkara yang Allah murka. Tapi Allah ni baik dengan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ni. Sebab tu Allah dah ceritakan semua dalam Al-Quran, cara nak solat khusyuk macam mana, cara nak masuk syurga neraka macam mana, cara nak berubah macam mana, semua perlukan masa. Ada orang tanya macam mana nak solat khusyuk. Solat khusyuk dan kuduk, kita kena repair kita punya, daripada start uduk tu kita dah kena repair dah. Cara kita berwuduk, kita kena nikmati. Kenapa Allah tak suka-suka tau buat wuduk? Kenapa Allah buat tiba-tiba orang Islam kena solat kena ambil wuduk? Macam orang bukan Islam akan tengok, kenapa dia kena basuh tangan, basuh muka? Fahami betul-betul kenapa Allah ciptakan kena wuduk dulu solat kan. Dan rukun-rukun solat kita kena tahu, rukun-rukun solat kan. Rukun-rukun solat share sikit rukun-rukun solat. Betul lah share. Allah. Aku hari ni lebih kepada mendengar. Rukun-rukun solat ni, kita ni sekarang ni dah mudah tau. Google ada. Check je, tulis rukun solat apa. Siapa yang tahu rukun solat ni, insya-Allah Allah akan bagi kelebihan khusyuk dalam solat. Rukun-rukun solat ni salah satunya perbaiki wuduk kamu kan, perbaiki niat kamu. Jadi bayangkan ini adalah macam saya lah, saya share sikit lah kan. Ini siapa yang nak amalkan lah. Sebelum solat tu kita istighfar betul-betul. Mungkin itu jadi solat terakhir kita tak tahu. Kita boleh mati bila-bila kan. Kita ni ibarat macam api bawa bakar kan, tiba-tiba lighter tu anytime boleh padam lighter tu kan. Sama kat kita, nyawa kita ni betul-betul macam lighter tu lah. Kita on hidup, kalau matilah. So setiap kali solat tu anggaplah ini adalah solat terakhir kita, amal kebaikan terakhir kita untuk berjumpa Allah SWT. Jadi kita kena fokus betul-betul. Itulah 5 waktu je Allah minta untuk kita fokus pada Allah, bagi masa pada Allah kan. Ada 8-9 jam lagi tu awak nak busy tak apalah, nak cek rezeki. Tapi 5 waktu ni betul-betul ini je masa yang Allah minta dengan kita kan. Masa yang betul-betul Allah nak bersama dengan kita, masa yang betul-betul Allah nak kasih sayang, Allah nak berikan rahmat pada kita kan. Siapa perbaiki 5 waktu ni, perbaiki wuduk, insya-Allah kan. Ni fahami lah rukun solat tu. Siapa yang tahu rukun solat ni, insya-Allah Allah akan beri kelebihan untuk solat khusyuk, insya-Allah. Tapi macam aku pula Kin. Betul, solat tu betul lah. Macam Zaidi, apa-apa Zaidi buat jadi anggap amalan lah. Apa-apa amalan macam kita nak buat benda baik ke apa, anggap benda tu macam mungkin esok aku dah tak sempat dah nak buat benda ni, mungkin sekejap lagi aku mati, mungkin aku nak sedekah ni. Kita jenis kadang-kadang kita berkira kan nak sedekah kan, tak apa lah, mungkin esok aku dah tak ada rezeki, mungkin esok Allah nak tarik dah nyawa aku untuk aku sedekah. So bila kita dah memikir, mungkin esok aku tak sempat ni, mungkin esok aku mati ni. So bila kita fikir nak mati tu,
Even Nabi pun cakap orang yang bijak adalah orang yang fikir pasal mati. Nabi cakap ke Imam Syafi'i yang cakap? Kin? Yang mana? Pasal kematian ni? Orang yang bijak, orang yang fikir pasal kematian. Orang yang bijak, Allah. Dia ada hadis, dia penerangan Ada apa? hadis. Hadis Ada dia, hadis. tapi itulah kita nak Allahumma salli Muhammad. Tak ingat, tapi itulah betul lah. Ada memang dalam hadis ada cakap macam tu. Sambung ni. Itulah. Kita kena fikir. Sebab itulah ayat tu dia bagi tahu yang orang yang bijak adalah orang yang fikir pasal mati. Sebab bila kita fikir pasal mati, kita akan jadi takut lah. Unless kalau kita betul-betul maksum pun, even Nabi yang maksum pun dia still risau pasal dia dah dijanjikan syurga dah, tapi dia still risau pasal umat-umat dia. Ni lagilah kita, belum tentu lagi kita Allah. dapat masuk syurga kan. Allahu Akbar. So, Jadi betul ni. Selalu kena fikir mati. Mana tahu malam ni kita mati. Mana tahu sekejap lagi kita mati. So sebelum kita mati ni, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh share? Apa yang kita boleh buat? Apa amalan yang kita boleh buat? Sebab kita nak tahu bila kita istiqomah ni ke tak adalah selepas kita mati. Kita tak akan tahu kita istiqomah ke tak bila kita tengah hidup. Bagi betul tadi. Tu ayat Ustaz Zul. Bila dapat bercakap dengan awak ni dia kan, tu betul lah apa yang Ustaz Zul bagi tahu kan. Kita kan, walaupun diri kita tak baik, Allah tutup aib kita kan, tapi bila kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingatkan akhirat, hati kita pun akan jadi ada satu kecintaan pada akhirat. Dia ibarat macam ni, kalau kita kawan dengan orang kaya, dia akan orang kaya nak pasal bisnes dunia je kan, Allah akan letakkan cinta pada dunia. Tapi bila kita berkawan dengan orang yang soleh yang mengingatkan kita tentang akhirat, Allah akan membuatkan kita punya hati cinta akan akhirat. Inilah perkara-perkara yang penting. Kita bukan tak nak kawan dengan orang lain, kita kena kawan dengan semua orang. Tapi hati kita ni, kita adalah ketua pada hati kita. Kita kena decide bagaimana manusia jenis apa yang kita ingin jadi kat dunia ni. Dan dia bukan kebiasaan kehidupan yang kita nak buat ikut diri kita sendiri, tapi cara kebiasaan kehidupan suasana yang dituntut Allah SWT. Benar. InsyaAllah. Betul. Allah Akbar. Tapi Allah, cakap dengan awak hati jadi rindu awak ni. Allah Akbar. Awak yang mengingatkan saya balik ni Kin. Saya banyak lara ni, lebih kepada dunia ni. Bila cakap sini rindu kawan-kawan Allah Akbar. Itulah, rindu keluar sekali apa semua. Hari tu asal tak ada Kin. Hari Ramai-ramai tu. Tu saya keperluan. Isteri saya ada meeting shooting lagi Polisi Form 4 apa semua. Tu yang saya tu. Kalau saya korang kenal Bini Kirin berlakon cerita apa tu Kin? Cerita Hollywood. baru latest. War on Terror. War on Terror dengan Polisi Form 3. War on Terror yang dengan Eddie tu yang jadi ketua polis yang perempuan tu, itulah wife dia. Kau ingat dia besya-besya ke? Astagfirullah. Saya tunggu isteri kahwin je ni. Saya nak tahu isteri dia pula ni. Mesti yang luar biasa Allah bagi. Semua cakap suara macam Syahir. Dia sama tinggi dengan Syahir. Allah. Tapi saya tinggi macam tu je. Tapi ilmu Syahir lagi tinggi lah. Sama-sama. Allah. Allahu Akbar. Bini dia luar biasa tu. Doakan saya doakan keluarga saya, doakan Izadi seluruh. Mula doa-doa perkara-perkara yang terbaik lah untuk kami, insya-Allah. Kami pun itulah banyak lagi nak perbaiki diri, belum 100% lagi dapat buat apa yang patut kami buat sebagai hamba Allah yang taat perintah Allah. Ada kekurangan, setiap manusia ada kekurangan. Jadi kita sama-sama support each other untuk kita masuk meriahkan syurga Allah. Kita sama-sama meriahkan syurga. Kalau seorang-seorang tak best. Esok kita tak jumpa adik, tak jumpa Zaidi kat live, tengok kat TikTok ada. Nanti kat syurga dapat borak benda ni kan. Saya dulu tengok awak punya live Zaidi nak syok. Kita akan ingat sifat ahli syurga ni, ingatan dia kuat. Sifat ahli syurga ni dekat dunia dia kurang makan. Dia kat dunia kalau nak tengok sifat ahli syurga ni dia kurang makan. Lepas tu dia Allah maksud. Awak ingat lagi sifat ahli syurga kat dunia? Tak ingat. Allah Saya dah lah kuat makan Gin. Allah. Dia kurang tidur, tu salah satu. Orang kuat tidur, awak tahulah saya punya tidur macam mana. Tapi tak apa awak tidur dalam iman. Tu yang best. Masalahnya Kirin ni kita orang berkawan daripada zaman-zaman jahil sampailah dua-dua macam berubah. Memang nampak lah perubahan dua-dua tu. Daripada dulu macam tak solat sekali, sekarang pergi syok, solat berjemaah setiap waktu, jaga wuduk, dah jadi lain tau. Dia punya suasana tu jadi lain. Macam korang tanya macam mana nak istiqomah kan. Macam jumpa kawan-kawan bila bekerja kan. Bila kita jumpa kawan-kawan yang macam tu, kita kan ikut kawan macam tu lah. Tapi bila kita jumpa kawan-kawan contoh macam Kirin selalu ingatkan pasal akhirat, ajak solat apa semua. So kita akan jadi kena solat ni.
Dia ada satu soalan ni, bagi pendapat tentang orang lelaki yang malas bantu orang perempuan dekat rumah, tak kira abang atau adik atau suami. Macam mana dia? Uish, Tentang lelaki yang malas bantu orang perempuan kat rumah, tak kira abang, adik atau suami. Apa tips awak untuk bagi satu orang lelaki, tak kisah adik ke suami ke kan, seorang lelaki untuk bantu ni lah, adik perempuan ke mak ke kat rumah. Apa tips awak ni kalau awak boleh share? tips Bagaimana? dia, saya tak banyak tips dia ambil kipas lipas. Kipas lipas. Tak tahu lagi. Kau dah kahwin, kau lah share. Mana lah Dia aku tahu. salah satu caranya, kita kena buat dulu. Tak kisah ambil masa sebulan ke 2 bulan ke, satu hari Allah akan buka hati dia. Sebab yang pemilik hati dia adalah Allah. Yang boleh buka hati dia, yang boleh bagi dia berubah hanya Allah. Jadi kita ni tunjuk dulu. Tapi jangan lupa doa. Bila kita dah buat benda satu perkara tu kan, macam ya Allah, aku buat ni nak bagi abang aku ni nampak, nak bagi suami aku ni nampak, ya Allah. Salah. Memang awak terseksa kat situ. Jadi bila awak buat satu perkara, buat untuk dapat redha Allah. Berkat awak buat untuk Allah, sebab awak tahu yang awak buat tu adalah kebaikan. Situ dicatat satu pahala untuk awak. Tapi bila awak buat untuk Allah, bila Allah suka kan, bila Allah suka, Allah akan ubahkan perkara-perkara yang ada terlintas kat hati awak. Ni abang aku ni tak faham ke, asyik aku je sapu rumah, asyik aku je basuh baju ni kan. Jadi bila awak buat dulu, dengan asbab awak buat tu, Allah tahu dalam hati awak nak suami awak ke siapa-siapa buat benda tu juga kan. So awak kena doa, diiringi dengan doa. Doa ini ada senjata paling mahal yang Allah hadiahkan pada kita. Senjata orang mukmin. Walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, satu hari dia akan berubah. Sebab itu semua milik Allah. Kita hanya boleh nasihat untuk untuk kita pastikan tu kerja Allah. Pastikan itu kerja Allah. Tugas kita hanya untuk menasihati. Selebihnya adalah kerja Allah. Jadi kita serahkan ke Allah. Jadi bila kita ambil alih kerja Allah, kita akan jadi stres lah nanti. Kita akan jadi macam tak tenang, kita akan jadi macam tak puas hati, kita akan jadi geram, hati jadi tak bersih lah nanti. Kita akan bertukar sangka baik ke sangka buruk. So perkara-perkara ni lah yang kita nak kena repair. Kita nak orang tu jadi apa, kita buat dulu. Tak kisah ambil masa sebulan, 2 bulan. Ada satu kisah, ada satu makcik ni kan, sampai 20 tahun, 30 tahun dia, hari tu saya dengar makcik ni kan, dengan suami dia kan, 30 tahun dia sabar dengan suami dia kan. Suami dia jenis yang macam selalu kerja outstation kan. Lepas tu tinggalkan isteri di rumah dengan anak kan. Jadi suami dia ni kurang masa dengan anak, suami dia ni kurang masa dengan isteri kan. Kadang balik pun kejap pergi makan, bawa balik makan, happy-happy pergi holiday, lepas tu pergi kerja balik kan. Jadi betul lah, kita manusia kadang-kadang kita mestilah tak terasa kita ada suami, kita ada isteri, tapi asal kita macam tak best ni kan, vibe tu akan rasa tak best. Jadi bila dia tengok balik, berkat makcik ni sabar, alhamdulillah sekarang alhamdulillah memang suami dia kat rumah. Suami dia pula tiba-tiba cakap, kawan dia sampai ajak dia keluar kan, pakcik tu cakap apa, aku bukan apa kan, duit aku boleh cari kan, tapi masa dengan keluarga, doa anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah majariah ni, ini lah bekalan aku. Sampai bila aku nak macam tu, kerja aku boleh, esok Allah nak muliakan aku, esok kerja yang bagi aku 1 juta Allah boleh bagi. Tapi untuk dapat anak yang soleh-solehah kan, harta aku yang aku dah tak ada nanti, harta ni lah, ilmu bermanfaat, sedekah majariah ni bukan senang aku nak buat. So dia berhenti kerja dia apa semua dia bagi masa dengan isteri, dengan anak dia, create anak dia didik anak dia. Sebab pembelajaran yang terbaik adalah bermula pada rumah. Jadi nak jadi seorang manusia yang baik, pembelajaran yang terbaik adalah di rumah. Jadi apa yang kita nak dekat rumah tu, insya-Allah dekat luar insya-Allah kita akan jadi yang terbaik lah. Jadi itulah, semuanya perlukan kesabaran. Dunia ni lah tempat tempat Nabi dibaling batu. Dunia ni lah tempat Nabi menjadi miskin. Banyak Nabi Muhammad, Nabi Musa, banyak Nabi Nabi Isa. Semuanya di dunia yang sama ni lah yang mereka ni disiksa, diberi ujian. Tapi semua sabar. Kan, ada yang 40 tahun, 50 tahun, ada yang kena hina sampai dipanggil gila 40 tahun, 20 tahun. Bayangkan, kita punya ujian ni kecil, dia sikit je kalau kita nak bandingkan dengan para Nabi dulu kan. Mereka pun manusia juga kan. Tapi itulah, naiknya darjat kita bila kita sabar. Waktu kita marah, waktu paling kita tengah marah tu, nak spark itulah waktu terbaik untuk dimakbulkan doanya. Kita doa waktu kita tengah marah tu, itulah paling the best time untuk kita doa. Contoh orang tengah marah, kita geram dalam hati kita pun ada panabaran kan. Jadi kita jangan keluarkan kemarahan kita kan. Jadi Rasulullah SAW bersabda apa tahu? Orang yang kuat ni bukan orang yang bergusti, bertumbuk apa semua tu kan. Orang yang kuat ni adalah orang yang menahan marah.
kan. Betul. Jadi kita tahan marah kita, waktu marah tu lah kita doakan orang lain. Doakan orang tu, yang kalau kita tengah marah orang tu, kita doakan. Waktu tengah betul rasa nak meletup ni, doa, ya Allah, aku dah tak ada marah ni, ya Allah, pilih aku ya Allah untuk jadi orang yang sabar, ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah, kalau ada salah aku ya Allah sampai aku nak keluarkan marah aku ni, kau ampunkan ya Allah. Lembutkan hati aku ya Allah, tenangkan hati aku ya Allah, sebab engkau lah pemilik hati aku, kau lah pemilik dan menciptakan makhluk bernama marah ni. Kau lembutkanlah hati aku ya Allah, kau jauhkanlah sifat marah pada diri aku ya Allah. Semua ni diciptakan oleh Allah, tak lain tak bukan, hanya semuanya adalah hadiah daripada Allah. Jadi bila kita bahagia, kenapa kita happy? Tapi bila kita sedih, kita sedih. Tapi bila bahagia, kita happy. Padahal happy, bahagia, sedih, kaya, miskin, semua ni makhluk Allah. Semua ni diciptakan oleh Allah. Semua ni bukan sedih, semua ni hanya hadiah daripada Allah. So satu orang mak, satu orang girlfriend ke apa bagi hadiah kan, takkan kita tak happy. Macam tu juga Allah bagi semuanya hadiah. Ujian, sedih, kaya, miskin, sehat, sakit, semuanya hadiah daripada Allah. Jadi kita sangka baik dengan Allah. Terima kasih ya Allah bagi aku hadiah ya Allah. Anggap semua ni adalah hadiah daripada Allah. Ini adalah hadiah daripada pencipta kita. Sebab kita ni hamba kepada yang maha kaya, yang menciptakan kita. Dia kenal diri kita daripada kita sendiri kenal diri kita. Jadi kita sangka baik dengan Allah, anggap, Allah, terima kasih Allah bagi hadiah hari ni. Walaupun sedih hari ni, Allah bagi hadiah. Ini sedih ni daripada Allah. Jadi kita sangka baik dengan Allah. Sedih macam mana pun kita kena tahu ada yang dengan kita, iaitu Allah SWT kan. Betul. InsyaAllah ni. Lepas tu aku nak selit sikit lagi yang pasal yang keluarga tadi tu kan. Okay. Dalam ada hadis Nabi bagi tahu, Okay. khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Maksudnya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang terbaik di antara keluarga kalian kamu sendiri. Maksudnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik yang melayan keluarga dia sendiri. Ni Ustaz Azhari yang sebab saya ada satu skrip. Saya cakap kat Ustaz Azhari, Ustaz boleh tak saya nak selit satu hadis ni tapi pendek, bab keluarga. Lepas tu Ustaz Azhari pun bagi tahu pasal hadis ni. So saya tanya dia, Ustaz macam mana nak sebut apa semua. Adalah chat dia Ustaz. Lepas tu Ustaz Azhari pun voice note. Okey, cara sebut dia macam ni. Lepas tu pas saya dah shoot tu, saya tunjuk balik ke Ustaz. Ustaz betul lah cara sebutan dia macam ni. So apa yang saya nak bagi tahu, yang bab yang keluarga tadi tu, korang tak perlu pun macam fikir sangat pasal bahagian kau tak buat, bahagian aku dah settle lah ni, aku nak kena buat. Tak apa, korang buat je. Buat tu korang harapkan yang Allah akan ganti balik dengan benda yang lagi baik. Lepas tu lagi satu apa benda tadi nak selit. Allah lupa. Tu je lah. Allah. Niat. Tapi yang penting macam tadi cakap tadi apa-apa pun kena minta. Semua benda kena minta dengan Allah. Macam kita duk sharing-sharing gini kan. Kadang-kadang lagu agak. Kadang-kadang kita buat live pun lagu agak. Tapi minta ke Allah kan. Sebab hati ni Allah yang buat kan. Hati Allah buat. Semua benda yang Allah buat. Kita nak job Allah bagi. Kita nak rezeki Allah bagi. Semua benda kena minta ke Allah. Contohnya macam macam kita kadang kejap okey, kejap tak okey. Kejap istiqomah. So mintalah ke Allah yang, wahai Allah, kau tolonglah tetapkan hati aku yang berbolak-balik ni. Sebab kita ni, Allah tahu kita sangat-sangat lemah. Allah tahu kita ni umat yang paling manja. Macam Kirin cakap, umat paling manja, umat yang lemah. Kita dekat umat Nabi Muhammad ni, semua umat-umat terdahulu yang macam umat kaum Nabi Lut, kaum Nabi ni apa semua ada dalam umat Nabi Muhammad ni. Tapi kenapa Allah tak turunkan azab? Sebab Allah tahu kita lemah. Sebab Allah tahu kita ni manja. Sebab Allah paling sayang adalah umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad, sebab umat Nabi Muhammad ni Allah turunkan untuk rahmat sekalian alam, untuk rahmat. Benar ya Allah. Allahu Akbar. Allah masya Allah Muhammad. Betul di. Itulah macam inilah Syahir cakap kan khairun nas anfa'uhum linnas kan, sebaik-baik ni yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi manusia yang memberi manfaat pada yang lain kan. Jadi kita terus jadi manusia yang bermanfaat pada yang lain kan. Orang buat tai, kita balaskan dia dengan yang terbaik, balas dengan perkara yang baik kan. Betul. Walaupun kita tahu kita buat dekat orang, buat baik kat orang ni tak guna, orang ni bukan baik, tak kan. Nabi dulu lagi teruk pada kita kan. Bukan kena keji dengan netizen sampai 1 juta satu dunia hina ke, tak. Allah kalau nak hina kita kan, tak ada satu dunia pun, makhluk pun boleh
lindung kita, melainkan Allah. Tapi kalau Allah bahagiakan kita, Allah muliakan kita, tak ada satu orang makhluk pun yang boleh hina kita. Kan? Allah kalau miskinkan kita, tak ada satu orang pun yang boleh kayakan kita melainkan Allah. Bila Allah kayakan kita, tak ada satu orang pun kan boleh miskinkan kita. Kalau Allah bagi kita rezeki, tak ada satu orang pun boleh tahan rezeki kita. Tapi kalau Allah tahan rezeki kita kan, Tak ada siapa boleh tak ada bagi. orang pun boleh bagi kita rezeki. Jadi kita, itulah perkara-perkara ni lah maksud tersirat kat situ. Inilah kita kena banyak cakap lagi dan lagi tentang apa? Tentang apa baiknya Allah bagi kita, apa nikmat Allah yang dah Allah bagi kat kita. Kalau kita pejam mata duduk sorang-sorang merenung, kata healing sekarang kan, healing duduk renung, tengok apa-apa tumbuhan, air sungai yang mengalir ni kan, betapa hebatnya Allah. Kita fikirkan kebesaran Allah, fikir balik nikmat Allah pada kita apa, dengan apa je kita punya ujian kat hidup ni sebenarnya. Nikmat tu lagi besar pada ujian sebenarnya Allah bagi. Jadi kita Macam kena saya banyak lah. syukuri. Macam saya kadang-kadang saya ada datang kat rasa malu sebab kau tahu aku malu kan. Kadang-kadang saya ada juga rasa datang malunya bila nak share ni kan. Tapi bila Syahir ada share satu ayat tu, Allah ada bagi tahu sesiapa yang tak malu Tak adalah, baju belum minta cantik je. pasal Islam, syiar Islam, nanti dekat akhirat Allah akan jadi malu untuk azabkan dia. Untuk apa? Seksa dia. Allah akan malu untuk ni. Sebab dia dekat dunia dia dah tebalkan muka dia untuk dia bercerita. Macam saya kan. Saya malu sebenarnya nak bercakap pasal benda ni sebab saya tahu saya macam mana. Kirin tahulah saya macam mana. Jadi kadang-kadang kita tak ada kekuatan ni sebenarnya. Kadang-kadang kita itulah tak ada kekuatan. Setan kadang-kadang pandai bisik Kita manusia kadang-kadang kita down juga kan. Takkan kita tak pernah down. Mesti kita ada satu hari tu Allah uji kita, mesti ada kadang-kadang down, tak ada semangat kan. Jadi itulah, ni perlunya kawan-kawan kan, kawan-kawan yang mengingat kita tentang akhirat kan. Jadi itulah perkara yang penting. Jadi itulah macam ada satu ustaz dekat Kuala Kangsar ni, Ustaz Naim nama dia kan, dia share kat saya, Ustaz Said nama dia. Ustaz Said ni cakap apa, dia kata Kirin, awak ni kita ni kalau nak macam contohlah kita ada kawan-kawan ke ataupun ahli keluarga kita yang masih tak jaga solat kan, ada ahli keluarga kawan-kawan kita yang masih buat perkara-perkara maksiat kan. So salah satu caranya Ustaz Said ni kata apa, Kirin, dia macam ni sebenarnya. Kita kalau keras sangat dia mudah patah. Kalau kita lembut sangat dia bengkok. So kita tengah-tengah. Tengah-tengah maknanya kita tak payah keras sangat, kita tak payah terlalu lembut. So kita tengah-tengah maksudnya kita kena faham kat situ. Jangan terlalu kalau keras cepat patah. Kalau bengkok kalau lembut sangat akan cepat bengkok. Jadi kita tengah-tengah. Kita sayang satu orang tu, bagaimana kita nak macam mana? Allah mesti ada satu hadis tu bagi tahu apa? Bagaimana kita nak kita kena mencintai, macam mana kita nak orang cinta, macam mana kita nak diri kita, macam mana Ali? Allah mesti ada satu ayat Ya. tu saya lupa lah. Ustaz Zahari ada ni, Tanami. Ya. Dia jadi CCTV ya. Sekejap saya Itulah Ustaz kalau boleh bantu sikit, ingatkan Ustaz yang pasal bagaimana kita untuk Allah, satu hadis tu saya lupa. Ustaz Allah. BB Boys ni Ustaz Zahari. Betul. Ustaz ni sekejap Ustaz. Okey, yang Ustaz cakap tu maksud hadis bukan Quran. Apa yang jadi sebut ni khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli, dengan yang Kirin sebut tadi apa? Yang Syahir share tu yang Khairunas Khairunas. anfa'unas. Tu hadis yang berbeza tau, hadis yang berbeza. Tapi tu hadis bukan daripada Quran. Ustaz jadi CCTV ya dalam ni. Dia takut anak-anak murid dia salah sampai. Betul. Ustaz monitor. Ustaz monitor cantik. Tapi lah Ustaz monitor. Aku nak siapa Allah. BB Boys? Tu nama dia hikmah sifat Nabi SAW. Nampak tu BB Boys tu. Itu Ustaz Zahari. Ni Ustaz Zahari ni. Ni dah Ustaz Zahari. Kita orang ada dua Ustaz. Ustaz Zahari dan Ustaz Zul Hazwan. Aduh, Dua saya tak ustaz ingat ni yang tadi tu saya nak share tu, takkan beriman seseorang. Allah, tak apa, nanti saya takut salah cakap pula. Nanti saya ingat balik, nanti saya beritahu lah. Lepas tu saya ada dengar satu sharing daripada Mufti Man yang Mufti Man cakap, Mufti Man ke Ustaz Adi Dayat? Ustaz Adi Dayat cakap macam ni, kalau kita rasa doa kita tak beberapa nak makbul, kita doa untuk orang lain. Sebab bila kita doa untuk orang lain, malaikat akan bagi tahu Allah, wahai Allah, kau doakanlah untuk si fulan ni 10 kali ganda apa yang dia doakan untuk orang lain. So doa kita atau doa malaikat yang lebih makbul? So dah mestilah doa malaikat kan. So kita perbanyakkan doa orang lain. Dan secara tak langsung bila kita doakan untuk orang lain tu, kita dah ada sifat fikir risau lah. Macam jadi cerita hari tu yang fikir risau, dia buat ibadah 500 tahun tapi disebabkan satu fikir risau je dia dapat masuk syurga. Lebih kurang macam tu lah.
So banyakkan doa untuk orang lain, banyakkan doa untuk family, banyakkan doa untuk kawan-kawan, orang yang tak kenal pun. Macam kita tengok orang ni macam kita tak kenal pun, dia macam tiba-tiba, ya Allah kau bagilah dia murahkan rezeki dia ke apa. Tanpa, mana BB Boys? Tu ada seorang share Anissa tu yang dia kata yang ni ke tak beriman seseorang selagi mana dia tak mengasihi orang lain melebihi dirinya sendiri. Yang itulah. Jadi kita itulah kena itulah tak beriman seseorang selagi mana dia tak mengasihi orang lain melebihi dirinya. Jadi bagaimana kita nak kita macam mana kita cintakan diri kita ni, maknanya kita sayang diri kita ni, macam tu juga kita kena sayang orang lain juga. Tak beriman selagi mana dia tak mengasihi orang. Tapi ada satu ayat tu, ada sahabat tanya, tak beriman, tak sempurna iman seseorang tu, tak sempurna iman seseorang tu selagi dia lebih sayangkan diri dia daripada dia mencintai Rasulullah. Maksudnya sahabat tu tanya, wahai Rasulullah, aku dah serahkan segala-galanya, aku lebih mencintai kamu daripada keluarga aku, daripada harta aku, kecuali diriku. Lepas tu Rasulullah SAW pun menjawab, cakap, tak sempurna iman kamu kalau kamu macam nak beritahu yang takkan sempurna iman kamu kalau kamu tak mencintai Rasulullah lebih daripada diri sendiri. Maksudnya kita kena sayang Rasulullah tu lebih daripada diri sendiri. Sebab nanti dekat dekat mana saya BB Boys, tolonglah BB Boys. Apa ni? Awak ni saya kena beransur jap. Betul InsyaAllah lah, nanti kita sama-sama. betul lah, nak maghrib Tu ni. Abi baru masuk tu. Syahir baru masuk tu. Awak boleh share sebelum maghrib tu. Saya nak Abi dan ni Ustaz jangan nak lari Ustaz. Okay. Saya berundur dulu InsyaAllah Okay. Doakan saya Okay, Assalamualaikum Syahir. Syahir ke Kirin? Syahir pula, Kin. Syahir, connect Syahir. Saya cakap apa? Saya nak dengar je. Mana boleh. Awak jangan simpan Mana ilmu. boleh. Dia tutup nanti. Tak boleh. Nabi larang tau orang tak share ilmu. Baru pok di share tadi. Jangan macam-macam Syahir. BB Abi Boy. jangan macam-macam Abi. InsyaAllah Okay, nanti kita sambung lagi insyaAllah. Semoga Allah pertemukan kita lagi insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Ustaz tolonglah naik kejap Ustaz. Kejap je. Tak apa. Dalam kotak ni muat. Syahir, kau jangan lari Syahir. Tak, masalahnya Ustaz Zahari ni, saya nak kenalkan korang dengan Ustaz Zahari ni. Ustaz Zahari ni relax pakai kopiah, pakai kuta, pakai kain pelikat. Tapi dia Maulana. Orang yang kita tak kenal daripada UK pun tahu Ustaz Zahari ni siapa. Mana Ustaz Zahari ni? Ustaz nak kena ke Ustaz? Mana Ustaz? Tak tutup aurat. Tunjuk muka je Syahir. Ustaz mana? Nak maghrib dah ni Ustaz. Ustaz tolonglah Ustaz. Benda yang saya yang kini sampaikan ni banyak yang melalui Ustaz tau. Wajarlah Ustaz palau saya. Okey, korang yang Madrasah Ulama Sentral tu, Ustaz Azhari punya lah. Ustaz Azhari punya. Dia lari. Dia dah lari. Yang Sentral Ulama, yang Madrasah apa semua tu, tu Ustaz Azhari punya. Maira, thank you. Ustaz Azhari punya lah. Syahir, naiklah kejap. Teman aku, gila. Kejap apa, nak maghrib lah ni. Khabar baik. Ustaz, naik kejap Ustaz. Diorang nak dengar pasal madrasah Ustaz ni. Syahir. Bapak insecure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, saya ni nak dengar je daripada awak. Tak payahlah Syahir. Saya banyak belajar daripada awak. Jadi betul ke? Diam kau Zaidi. Oh, tak nampak muka. Tutup. Diam kau Sean Zaidi. Sean ke tu?
tahu lah tadi injek-injek. Sean masuk vitamin C tu. Injek vitamin C tu. Bye-bye tahu satu Malaysia kot. Bye-bye. Sean, Oh dia lah. dah habis syuting ke? Alah, dah nak balik bawa office. Tadi jumpa Ana kejap je lah. Jumpa Ana, lepas tu pindah set Coket, Sean hantar. Oh, okay, alright. Tadi dia ada satu scene lagi. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum Sean. Syahir, Di. tolonglah. Muzakarah Iman di. Muzakarah Iman. Engkau lah. Tak, aku dah muzakarah dari tadi lagi dengan Kirin. Ini memasa benda. Tadi pada saya pergi. Saya belajar-belajar lah cakap kan. Lagi dan lagi. Sampai tiada lagi. Alhamdulillah. Namanuhu wa nusalli ala rasul karim. Kita pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran. Syukur pada Allah SWT, segala kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kasih sayang hanya kepada Allah SWT. Antara nikmat yang Allah SWT bagi dekat saya, kita semua hari ni yang paling besar, ulama bagi tahu kan, dia bagi kita lahir daripada perut orang Islam kan. Kita lahir je dapat kenal Allah, tahu cara macam mana nak solat. Hari ni ada 8 bilion manusia atas dunia, hanya 2 bilion saja orang Islam yang kenal Allah, yang tahu Allah ni SWT ni maha pemurah, maha penyayang, yang maha melihat keadaan kita. Setiap perkara yang jadi adalah aturan daripada Allah SWT. Ada lagi 6 bilion tak kenal Allah. Kalau diorang susah kan, diorang diuji-uji, mana diorang nak pergi kan. Jadi kita kena rasa syukurlah Allah SWT pilih saya, kita semua untuk jadi umat Nabi SAW. Dan itulah, kita tak tahu apa kebaikan yang ada dalam diri kita. Hari ni Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi SAW. Padahal Allah boleh je pilih kita lahir waktu jadi umat Nabi Nuh AS ke, kita boleh jadi, kita hidup pada zaman waktu Nabi Musa ke kan. Dan kita tak tahu kita akan jadi pengikut Nabi Musa ke pengikut Fir'aun. Sebab apa? Nabi Musa ni tak ada apa-apa kan. Fir'aun ni ada kerajaan, ada tahta, boleh bagi makan, boleh minum kan. Jadi itulah tadi bila Isra Miraj tadi? Isra Miraj? Korang bila maksudnya? Isra Miraj Bila korang? 27 puasa Rejab apa? Esok. Oh, esok Esok 27 Rejab. Syahir, maghrib kau apa? 7. Ustaz lari tu. 9. 7.29. Okey, 7 lagi 2-3 minit kita end lah. Nak maghrib lah. Lagi 2-3 minit. Jadi itulah cerita pasal Isra Mi'raj ni sebenarnya kan, yang paling tinggi sekali adalah, tak silap Syahir lah, kalau salah boleh betulkan, Allah nak bagi satu hadiah dekat Nabi SAW, iaitu apa? Solat. Disebabkan asbab Isra dan Mi'raj, Allah hadiahkan solat dekat Nabi SAW dan umat ini kan. Dia dengar bayan, dia bagi tahu perintah-perintah Allah yang lain macam puasa, baca Quran, buat zakat, apa ni semua melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Tapi untuk perintah solat, Allah jemput Nabi SAW kan, dikisahkan tentang Isra Mi'raj untuk bagi hadiah yang paling tinggi sekali, iaitu apa? Solat. Dan solat ni bukan beban, tapi solat ni lah yang meringankan beban kita. Solat ni bukan masalah, tapi solat ni yang menyelesaikan masalah kita kan. Dipendekkan cerita kan, di Nabi SAW jumpa Nabi Ibrahim AS dekat langit ke-7 tadi. Langit ke-7. Nabi Musa ke Nabi Ibrahim lah? Nabi Ibrahim rasa. Sebab diorang cakap Nabi Musa tadi. Nabi Musa. Maaf saya lah. Tapi ada satu kisah tu. Tapi bukan yang duduk dekat Baitul Makmur tu bukan Nabi Ibrahim ke? Nabi Baitul Ibrahim lah. Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim.
Tak apa, nanti kita double check balik dengan Ustaz. Ustaz so naik tak nak. Ustaz. Nabi Ibrahim. Jadi dipendekkan cerita, waktu ketika Nabi Musa SAW jumpa Nabi Ibrahim AS, ada satu kisah Nabi Ibrahim bagi tahu, wahai Nabi SAW, wahai Nabi kan, bagi salam dekat umat kamu kan. Bagi salam. Jadi adalah jawab salam dia, saya tak ingat lah. Saya ada dengar Ustaz Wadi Anwar bagi tahu. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bagi salam dekat kita. Bukan salam dia Waalaikumsalam. ada dalam tayat akhir kita kan? Saya tak ingat lah. Tapi nak bagi tahu point dia kat sini kan, Nabi Ibrahim bagi suruh pesan dekat Nabi SAW, bagi tahu umat kamu bahawasanya kan syurga ni kan banyak tanah lapang kan. Bau-bau dia adalah bau-bau kasturi, dinding-dinding dia mutiara permata. Nak bagi tahu syurga ni sangat-sangat indah lah kan. Dan pokok-pokok tanaman-tanaman dekat syurga ni adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ni Nabi Ibrahim ajar kita kan. Setiap orang dekat dalam syurga akan diberikan tanah yang sangat-sangat lapang, dan kita nak hiasi tanaman-tanaman dekat syurga adalah dengan kita punya zikir lah. Jadi kita banyakkan zikir, insyaAllah azam 300 pagi 300 petang zikir kan. Lepas tu saya nak share lah satu amalan lah sebelum kita end. Sebut subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi lazim. Satu sekali dalam hadis bagi tahu, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah hapuskan semua sekali. Tapi kita sebut 100 sekali je. Satu sekali tu tak sampai 2-3 minit pun. So ambil tasbih korang, sebut subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdi. Satu sekali hapus semua. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Korang boleh kira ke buih di lautan tu banyak mana? So nak bagi tahu yang Allah nak hapuskan semua dosa-dosa kita. Lebih kurang gitulah. Dalam riwayat yang lain dia bagi tahu apa? Nabi bagi tahu ada 2 perkataan ringan di bibir tapi berat di timbangan amal. Apa tu perkataan tu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan pentinglah untuk kita tahu makna-makna yang kita zikir. Dan kita belajar-belajar bukan setakat zikir di mulut, tapi kita belajar-belajar hadirkan dengan hati. Sebab bila kita hadirkan dengan hati zikir kita ni, dia akan bagi kesan lah dalam kehidupan kita, InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz jadi CCTV je, dia dari tadi gila komen. Dia komen pedas tu. Saya banyak dah share tapi nak amalkan, tinggal nak amalkan je. Lepas tu dia buat gambar senyum. Yelah di. Okay. Nak maghrib dah ni. Jumpa dia. InsyaAllah. Saya silap. Kita boleh buat persiapan lah untuk solat. Betul. Okay, thank you semua yang bagi gift, yang tap screen. Nanti ada rezeki kita jumpa dalam live yang lain. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum. Tak, Ustaz jadi CCTV tu supaya takut kita salah sampaikan ke. So Ustaz boleh betulkan. Tapi itulah patutnya Ustaz naik sekali. Saya banyak jual nama Ustaz ni Ustaz. Tak, sebab macam Zaidi mengaku Zaidi tak mampu nak keluar 40 hari. Tak mampu. Kadang-kadang Zaidi busy nak keluar 3 hari pun, kadang usrah je mencari hari tu Zaidi usrah kan. So bagi Zaidi, ni lah apa yang Zaidi mampu buat. Sekadar apa yang Zaidi mampu buat, Zaidi share dengan korang lah. Sebab dakwah ni bukan dakwah sekadar keluar 3 hari ke apa. Keluar 3 hari tu ada punya fadilat lain. Tapi bagi Zaidi ni pun ada kira dakwah. Ustaz Abdul Somad pun cakap, kita walaupun kita ambil video dekat IG, kita post balik tu pun ada kira dakwah. So bagi Zaidi, apa yang Zaidi mampu buat, inilah cara Zaidi. Inilah cara Zaidi buat. Inilah cara Zaidi yang boleh Zaidi sampaikan sikit apa yang Ustaz Zaidi sampaikan. Cuma sebenarnya copy paste je. Sebenarnya sama je macam kita ambil video ceramah pendek kita post. Tapi ini melalui percakapan Zaidi supaya
dekat akhirat nanti supaya benda-benda ni jadi saksi, supaya mulut Zaidi ni ringan untuk bercakap balik, supaya korang semua pun jadi saksi juga, supaya yang ramai-ramai tengok ni pun menjadi saksi juga, insyaAllah. Sebab kita pun dah dikira dalam majlis ilmu dah ni, dah petang-petang macam ni kan. Itulah. Betul ke Ustaz? Dia typing tu. Awak down ke? InsyaAllah saling mendoakan. Okay, korang follow Ustaz BB Boys ni, Ustaz tau, Ustaz Azhari. Ustaz Zul korang dah kenal lah. Ni Ustaz BB Boys ni Ustaz Azhari, Ustaz kita orang lagi satu, Ustaz kesayangan ni. Yang ulama sentral yang jadi bagi tahu tu, BB Boys ni adalah Ustaz Azhari punya Mahat Hafiz, ulama sentral dekat bangsa. So sekarang ni dorang tengah kumpul dana untuk buat tempat hafiz. So tempat yang lama tu akan dibuatkan untuk para hafizah. Ustaz Azhari masak sumpah sedap gila. Nanti time puasa nanti korang pergi serang Ustaz Azhari punya gerai. Dia buat nasi hujan panas. Saya yang tak makan singgang ni pun Ustaz masak jadi favourite. Dah follow. Okay, korang pergi serang Ustaz Azhari. Ustaz yang geng Idan hari tu. Dan follow Ustaz. Okay. Cantik. Shooting ke? Tak adalah. Dah settle lah tadi. Jadi kat kedai kawan dekat Nuntang. Thank you tu korang. Korang nak maghrib dah ni. Kita habiskan dengan tasbih kifarah lah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kita kena sudahi dengan tasbih kifarah? Supaya apa-apa yang kita cakap benda yang salah tu Allah tak. Tasbih kafarah. Sorry, tasbih kafarah. Supaya benda-benda yang kita tersalah cakap ke apa ke Allah ampunkan. Lebih kurang macam tu lah. Nak tahu lebih lanjut, kena ajak Ustaz Azhari naik lah. Saya tak pandai nak explain lebih kurang macam tu lah. Sebab saya pun tanya benda ni kat Ustaz. InsyaAllah. Okay, korang maghrib dah ni. Okay, insyaAllah. Korang follow Kirin, bagi dia 1000 follower. Nanti dia boleh live. Sebab Kirin dia banyak sharing. Dia suka sharing. Dia selalu ingatkan. Kirin Syahir. Alhamdulillah jadi dikelilingi orang-orang yang positif macam ni. Selalu yang mengingatkan tentang akhirat. Ustaz Zahari, Ustaz Zul. Alhamdulillah. Rezeki. Dapat berkenalan dengan orang macam ni pun rezeki. Okay korang. Thank you so much. Assalamualaikum. Thank you mana yang bagi-bagi sedekah tadi tu. Thank you tau. Thank you. Sorry kalau ada Zaidi salah cakap ke, salah menyampaikan ke apa. Korang boleh tanya Ustaz Azhari balik. BB Boys. Bismillah, kita tutup. Okay. Jangan lupa maghrib. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you korang. Korang pun thank you. Bye. Assalamualaikum. Bye you. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye.